Bab membatalkan witir. Bab tentang membatalkan witir. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Talq, daripada Qais bin Talq, katanya pernah Talq bin Ali menziarahi kami pada suatu hari di bulan Ramadan, dan beliau berada pada waktu petang bersama kami dan berbuka puasa. Kemudian dia menjadi imam kepada kami pada malam itu. Beliau bersembahyang witir dengan kami, yakni dengan menjadi imam kepada kami. Thumman hadara ila masjidihi, kemudian dia pergi ke masjidnya. Fasalla bi ashabihi, lalu dia bersembahyang dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga apabila tinggal witir, yakni tinggal witir sahaja lagi, qaddama rajulan, dia menyuruh ke depan, menyuruh seseorang ke depan, pergi ke depan, sambil dia berkata, engkau berwitirlah dengan kawan-kawanmu, kerana saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir pada satu malam. Ini bab qunut dalam sembahyang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, demi Allah, sesungguhnya saya akan mendekatkan kepada kamu sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi berkata, Abu Hurairah berqunut pada rakaat yang terakhir daripada sembahyang zuhur dan sembahyang isya. Al-akhirah itu sembahyang isya. Sebab sembahyang maghrib itu pun dia panggil isya juga. Ini isya yang kedua, isya yang akhir. Maksudnya sebab bahasa kita lah sembahyang isya. Dan bersembahyang subuh, beliau mendoakan untuk orang-orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkunut dalam sembahyang subuh. Ibnu Mu'adz menambahkan dalam riwayatnya, dan dalam sembahyang maghrib, yakni Nabi berqunut dalam sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut dalam sembahyang isya selama 1 bulan, di mana beliau mengucapkan di dalam kunutnya itu, beliau menyebut, Allahumma najjil Walid bin al-Walid, ya Allah lepaskanlah, selamatkanlah Walid bin al-Walid, ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang tertindas di kalangan orang-orang mukmin, ya Allah hukumlah dengan berat terhadap golongan mudar, ya Allah jadikanlah hukuman terhadap mereka itu berupa kemarau beberapa tahun, seperti yang berlaku di zaman Nabi Yusuf. Abu Hurairah berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa lagi kepada mereka. Aku pun sebutkan perkara itu kepadanya. Nabi SAW berkata, kamu tak tengokkah mereka itu sudah pun sampai, sudah pun datang? Ini sudah pun datang kepada kita. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW berqunut selama sebulan berturut-turut dalam sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, dan sembahyang subuh di
akhir tiap-tiap sembahyang. Apabila beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yakni pada rakaat yang terakhir. Beliau mendoakan keburukan terhadap beberapa kabilah dari kalangan Bani Sulaim, yaitu terhadap Ri'l, Zakwan dan Usayyah. Sementara orang-orang yang berada di belakangnya mengaminkan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa beliau pernah ditanya, adakah Rasulullah SAW berqunut dalam sembahyang subuh? Beliau menjawab, ya. Orang bertanya lagi, sebelum rukuk atau selepas rukuk? Dia menjawab, selepas rukuk. Kata Musaddad, yakni dalam riwayat dia itu sebentar selepas rukuk, mana selepas bangun rukuk sebentar. Riwayat daripada Anas bin Sirin, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW berqunut selama sebulan, kemudian beliau meninggalkannya, tidak lagi berqunut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, ini kata Yunus bin Ubaid, beliau meriwayatkan kepada saya menceritakan kepada saya Muhammad bin Sirin kata, orang yang telah bersembahyang bersama Nabi SAW menceritakan kepada saya, orang yang pernah bersembahyang bersama Nabi SAW sembahyang subuh telah menceritakan kepada saya apabila dia, yakni Nabi SAW mengangkat kepalanya pada rakaat yang kedua, yakni daripada rukuk, dia berdiri sejenak, sebentar, yakni selepas daripada sami'allahu liman hamidah, apa itulah. Begitu. Bab yang pertama malam ni masih lagi berkenaan dengan sembahyang witir. Cumanya, bolehkah witir itu dibatalkan? Adapun cerita tentang witir hak lain-lain, baru ni sudah kita baca dah. Hak ni tentang pembatalan witir. Mana kalau seseorang itu sudah buat dah witir, seperti baru ni kita sudah baca dah hadis-hadisnya, boleh buat di awal malam. Yang lepas pada sembahyang Isya, sembahyang sunat ke apa tu, buat selalu sembahyang witir di awal malam. Katakanlah kalau satu orang tu buat dah witir di awal malam, lepas tu dia bangun pula di hujung malam ataupun tengah malam, bolehkah dia buat witir semula? Bolehkah dia buat witir semula, ataupun dia batalkan witir yang telah dibuatnya sebelum itu? Bolehkah tidak? Imam Abu Dawud buat mari hadis-hadis dalam bab ini untuk menyatakan bahawa tidak ada dua witir dalam satu malam. Ulama-ulama kata boleh buat witir pula di hujung malam setelah dia buat dulu tu, dia pelepah dululah. Witir dua dalam satu malam ni tak boleh. Dia faham gitu. Kalau nak buat juga kena pelepah dulu. Jadi kena batal dulu witir hak dulu. Jadikan dia tu sebagai sembahyang biasa hak lain-lain, sembahyang sunat hak lain-lain. Bermakna orang yang terima gitu, dia pun melakukan witir sekali jugalah pada waktu malam. Cara dia lagu mana? Seperti akan kita tengok nanti. Lepas tu dia buat bagi hadis ni kan, hadis Talq bin Ali yang jadi tu imam tu, dia sudah sembahyang witir dah. Lepas tu dia pergi pula sembahyang dengan orang-orang ramai-ramai tu. Dia
Bila siapa dekat witir, dia tak terima sembahyang witir. Dia suruh orang lain lah. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan tidak ada witir dua, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dia pegang dengan tu. Makna kalau dia sembahyang pula, jadi dua kalilah sembahyang. Tak sah lah gitu. Tetapi bagi orang yang tak terima hak ni, dia katalah antara alasannya ialah hadis ni tak berapa kuat. Hadis ni tak berapa kuat, iaitu kerana adanya perawi di dalam dia itu, iaitu Qais bin Talq, iaitu anak pada Talq bin Ali itu. Perawi ni dipertikaikan oleh ulama. Jadi ada yang mengatakan dia ni tidak kuat, dhaif. Maka hadis ni tak boleh nak kemah sangatlah pegangnya. Bagi orang yang kata boleh buat pula tu, hadis ni nak kan, dia kena terima gitulah. Dia anggap hadis ni tidak kuat. Begitu juga dengan orang yang mengatakan boleh nak buat witir semula, walaupun dengan tidak membatalkan witir itu. Walaupun dalam hadis ni kata tak boleh witir dua kali dalam satu malam. Sebab dia kata boleh kita buat witir pula. Hadis ni tak apa kuat juga. Gitulah je. Tak apalah. Kebanyakan ulama mengatakan orang yang telah berwitir dia tidak boleh dah buat witir selepas tu, tengah malam ke, hujung malam ke, dekat subuh tu, tak boleh dah. Tapi bukan bermakna dia tak boleh sembahyang hak lain. Bila dia bangun tu, dia boleh lagi sembahyang hak lain, sembahyang dua, begitulah sampai akhir dua. Makna sembahyang yang genap sampai ke masuk subuh lah, boleh sampai ke masuk waktu subuh. Tapi dia tak ada buat witir lah. Witir tu sekali hak mula-mula. Kebanyakan ulama kata gitu. Nak sembahyang lagi hak sunat-sunat lain tu boleh. Bukan makna bila melakukan witir ni tak boleh dah nak buat sunat hak lain. Apa benda tu? Hak tak bolehnya bagi orang hak kata tak boleh lah. Bagi orang hak kata tak boleh, iaitu buat witir pula. Tapi kalau dia tidak buat witir, dia sembahyang sunat lain, boleh. Antara sahabat yang berpendapat begini, boleh, ialah Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Rafi' bin Khadij, Aid bin Amr, Talq bin Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan ramai lagi orang-orang lain, sahabat-sahabat. Di kalangan tabi'in yang berpendapat begini ialah Sa'id bin Musayyab, Alqamah, Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Makhul, Hasan Basri, dan lain-lain lagi. Yang mana riwayat-riwayat mereka ini ada tersebut di dalam kitab Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yang mengumpulkan banyak riwayat asar, riwayat asar, ataupun riwayat-riwayat daripada sahabat dan tabi'in. Di kalangan tabi'in pula Tawus, Abu Mijlas. Di kalangan imam-imam besar pula Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibn al-Mubarak, dan Ahmad. Imam Tirmizi juga ada mengemukakan perkara ini dalam kitab dia, dan dia kata orang-orang tadi dia sebutlah, dan dia kata hak ni asah, lebih sahih. Imam Tirmizi kata. Hafiz Iraqi ada menyebutkan juga pendapat yang seumpama ini daripada Al-Auza'i, Syafi'i, dan Abi Thawr. Begitu juga Qadhi Iyad menukilkan daripada semua ahli fatwa, gitu. Tapi bila-bila Imam Tirmizi kata hak tu hak asah, lebih sahih dan lebih ramah dia bilanya, dia kata ada juga sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
mengharuskan pembatalan witir, yang mengatakan boleh kita batal witir kita tu. Iaitu lagu mana cara membatalkan witir tu? Dengan menambahkan 1 rakaat dulu. Katakanlah, awak muda ya, katakanlah lepas isyak satu orang tu dia semaya sunat 2 rakaat. Lepas tu dia malas dah nak buat lain, dia pun buat witir 3 rakaat. Maknanya 5 kan. Witir tu pada ganjil dah lah semaya dia tu. Jadi ganjil lah nombor 5 dah. Katakanlah. Banyak lagi bentuk lain. Ini satu bentuk. Bila dia bangun di hujung malam pula, dia sebelum pada nak semaya hak lain tu, dia buat sah. Dia tambah sah rakaat. Wui salah, sah rakaat wui salah. Maknanya hak 5 tak dijadi nai kan? Campur dengan hak ni. Jadi genaplah, tidak ganjil. Lepas tu dia semaya pula 2 banyak mana nak maya dah. Hak akhir sekali 3 witir. Lagu itulah cara batal witir tu, maknanya witir hak dia telah dibuat sebelum tidur, sebelum gapo tu, ditambah 1 biar jadi tidak ganjil, jadi genap. Bila genap maknanya bermakna dia membatalkanlah dengan niat dia batal witir hak sebelum pada tu. Lepas tu dia buatlah sunat-sunat hak lain tu. Akhir sekali dia buat witir pula. Makna witir sah juga, tetapi dengan dibatalkan witir sebelumnya terlebih dahulu. Ini Imam Tirmizi sebutkan pendapat satu golongan hak kata begini. Dia kata dia kena tambah rakaat, lepas pada tu dia semayalah sebanyak mana dia nak semaya. Lepas tu dia berwitir di akhir semaya dia hak banyak-banyak tu, akhir sekali dia witir. Itu kata dia. Antara ulama besar, imam yang berpendapat begini ialah Ishaq. Itu dia sebut Ishaq, Imam Ishaq, iaitu tok guru kepada Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawayh. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar buat lagu tu. Itu dalil dia. Maknanya di kalangan sahabat pun ada juga yang buat gitu. Ini semua dilakukan kenapa? Supaya tidak berlaku 2 witir lah dalam satu malam. Apa yang buat gini? Supaya tidak berlaku 2 witir dalam satu malam. Begitu. Adapun semaya sunat lain selepas witir itu tak apa. Nabi SAW ada buat. Dan begitu juga sahabat-sahabat dia ramai ada buat. Masalah 2 witir itu masalah di sini. Ada 2 pendapat lah, tetapi pendapat mula-mula tu lebih ramai orang yang terimanya, dan hak itulah pendapat hak yang lebih sahih. Yang lebih sahih. Jadi bagi orang yang kata lagu saat ni, apa yang dia buat gitu tu pasal ada hadis larang lah buat 2 witir dalam satu malam. Kalau dia tidak semaya dia fikir gitu tu, dia ada beberapa hadis depan dia. Satunya Nabi SAW kata, letakkanlah sembahyang witir itu sebagai sembahyang yang terakhir daripada sembahyang malam kamu. Kalau dia bangun setelah dia witir dah, awal ni, lepas tu dia tidur, dia bangun, dia sembahyang pula witir tak akhir, nanti muka witir tu buat dah. Jadi makna macam langgar lah. Kalau kita nak kata langgar ataupun bercanggah dengan hak Nabi suruh. Nabi suruh buat witir akhir sekali, sedangkan dia buat dah. Lepas tu bila dia bangun saja, dia tak ngatuk kau gapo kau misalnya, tak boleh dah lah. Sebab Nabi kata suruh buat witir akhir sekali. Jadi kalau dia buat sunat-sunat lain, tak boleh. Dia faham gitu.
Caranya, itulah dia cari jalan, iaitu dengan membatalkan witir yang pertama tu. Barulah tidak percaya dengan hadis tadi. Ij'alu akhir salatikum bil-lail witran tu. Letakkanlah sembahyang witir kamu tu sebagai sembahyang yang terakhir. Jadikanlah sembahyang witir kamu tu sembahyang yang terakhir. Kalau tidak jadi terakhir lah. Kalau kita kira hak dulu tidak batal, lepas tu duduk sembahyang lagi hak lain, bercanggah ataupun berlawanan dengan hadis Nabi SAW. Kalau nak buat witir pula, jadi witir dua kali, bercanggah dengan hadis hak ni, la witran fi lailatin. Kalau tak saya buat bangun tengah malam tu, tak saya buat gambar satu dah moga selesai dah. Akhir sekali kita kena buat witir, kita sudah buat dah sebelum tidur tu. Jadi bangun untuk saja. Sedangkan bangun tengah malam ni sembahyang tahajud ni digalakkan. Dalam Quran, dalam hadis pun ada digalakkan. Tak dapat pula kelebihan tu. Lagu mana cara penyelesaian? Jadi ada beberapa kemuskilan di hadapan orang ni. Maka dia berpendapat batal witir tu. Batal witir dengan cara tadi. Kepada orang yang mengatakan tak payah batal witir tu, sah je hak tadi lah. Hak Nabi SAW kata, letakkanlah di akhir sembahyang kamu tu witir, itu hak lebih molek. Hak lebih molek. Dan kalau dia bangun tengah malam, dia buat sembahyang sunat dulu hak lain-lain, akhir sekali tu molek dia buat witir ni, hak tu hak lebih molek. Bukan makna tak leh selepas pada buat witir tu nak sembahyang hak lain-lain, tidak makna begitu. Dengan sebab itu mereka kata tak apa, kalau sudah buat dah witir dulu pada hak tu, tu benarnya. Ya, jadi yang berpendapat kata batal witir tu, maknanya mengikut mereka witir itu boleh dibatalkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat ni, dia timbulkan kemuskilan lah banyak. Akibat apabila kita buat gitu tu jadi lagu mana? Bukan dua witir kita buat pada malam tu, 3 jadinya. Banyak benda bercanggah. Sebab tu dia kata tak boleh. Kalau orang tu sudah buat witir dah pada hot, tak payah batal-batal. Sebab apa? Akan jadi 3 tu gini. 3 kali. Hak mula-mulanya awal malam tu, sebelum tidur tu. Hak mula-mula. Lepas pada dia, contoh kita tadi sembahyang 2 rakaat, lepas isyak, lepas tu dia pun sembahyang witir. Jadi 5 lah. Tu sah. Yang keduanya, dia sembahyang sah bila dia bangun tu kan, dia nak batal witir tu, dia sembahyang 1 rakaat. 1 rakaat ni gapo dia? Tak ada sembahyang 1 rakaat kecuali witir. Walaupun dia kata dia nak capurkan hak ni, hak rakaat dia dengan hak sebelum tu, jadi apa nama ni, genap, menjadi ne. Tapi itu agak jauh tu. Sebab apa? Telah dipisahkan oleh tidur, oleh buang air, berhadas gapo semua tu, boleh jadi buang rata dah. Tidur berapa jam dah. Tak ada kau sembahyang dia setelah tidur sekian lama sambung pula. Tak ada aku tu. Lepas tu sambung pula. Kalau kita kata sambung pula, so buat tunggal. Itu sifat witir tu lagu tu. 2 jadinya. 2. Yang ketiganya hak hujung malam tu bila dia buat, jadi 3 witir. Ini dengan sebab kita batas ni, dia berlaku 3 witir dalam satu malam. Kalau 2 tu Nabi SAW sudah larang dah, apatah lagi 3. Itu orang yang tidak setuju. Orang yang tidak setuju dia kata gitu. Tapi bagi orang yang kata boleh buat lagu tu, dan dia buat gini macam Ishaq tadi tu, imam besar tu, Ishaq tu, apa dia tu, guru kepada Imam Bukhari dan Imam Mujtahid juga dia tu. Dan dia pun ada sandaran juga daripada Ibnu Umar, sahabat-sahabat, walaupun tidak ramai. Lepas tu kita duduk muskil, kita kata buat macam mana, buat so tu capun hak dulu. Dah sahabat ada buat. Sahabat Ibnu Umar ni dia takut benar bid'ah ni. Mesti dia tahu daripada Nabi SAW buat gitu, walaupun dia tak oyak. Sebab sembahyang bukan boleh mereka sendiri. Pelik tu. Mana ada sembahyang dulu, lepas tu setelah berapa jam dah tidur, bangun, dikira sebagai sambung hak dulu. Mana boleh nak guna fikiran lagu tu? Tak boleh. Mesti dia tahu Nabi ada buat.
Bila Nabi ada buat, tak apa, tidak bid'ah. Sebab itu dia buat. Kita tak boleh kata bid'ah sebab dia buat. Nabi ada buat. Sahabat tak royak Nabi, dia tengok Nabi buat gini pun, bila sahabat tu buat, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni payah selalu lah. Benda ibadat ni tak boleh main-main. Tak ada siapa dia pun boleh. Mereka boleh mengada-ngadakan, tak boleh. Mestilah dia ada tahu daripada Nabi SAW. Kita kena pegang gitu. Walaupun tak ada sebut dia tengok Nabi gini-gini, walaupun tak ada sebut, perbuatan dia tu menunjukkan mesti dia tahu daripada Nabi SAW. Boleh buat lagu. Soal kita kata hak tu tidak berapa kuat, hak ni lebih kuat, itu soal lain. Nak kata bid'ah tak boleh, nak kata salah tak boleh. Nak kata salah sampai ke peringkat bid'ah lah. Salah dari segi pendapat berbeza tu tak apa, memang ada tu kata itu salah pendapat tu. Hak tu kata kita salah, kita kata ke dia salah, tak apa, sekadar tu khata, orang panggil khata. Khata salah. Hak kita betul, misalnya kita kata sawab, hak dia khata salah, boleh tak betul. Tapi tak boleh kata hak kita hak, hak dia batil, tak boleh kata. Tak boleh kata. Sebab batil ke apa dia mengarut lah. Tidak mengarut. Hadis ini kalau kita perhati, tadi sudah disebut dah, ulama-ulama atas terima ni, dia kata perawi dia Qais bin Talq, itu mana seorang yang tidak kuat. So yang keduanya, dari segi matan dia, dari segi isi dia, dia kata la witran fi lailatin. Nabi SAW tu kecek tu tidak berapa kena tu. Kalau betul lagu. Sebab apa la selepas la tu? Berapa witran ni tu? Sepatutnya la witra ini, dia kena kata begitu. Ini la witra ni. Menampakkan ada benda hak tak kena. Tetapi bagi orang yang terima, dia kata tidak salah, ada juga kaedah hak boleh lagu tu. Mana di tempat nasab pun dia guna alif juga. Macam pada ketika rafa' musanna itu, isim tathniyah tu, pada ketika nasab pun digunakan seperti pada ketika marfu' juga, yakni dengan adanya alif, tetap alif itu. Sebab apa kita tak boleh kata salah? Sebab dalam Quran pun ada. Kalau dalam Quran ada, orang angkat tangan belakang lah. Tak lagi. Inna hadhani lasahirani. Inna hadhani lasahirani. Nabi SAW ni dia kecek banyak sesuai dengan Quran. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari. Dan kalau ada Quran guna lagu tu, kita tak boleh kata salah dari segi bahasa. Dan tak boleh nak kata hadis tu dhaif dengan sebab kesalahan berlaku dari segi bahasa. Tidak salah lagi hak ni. Sebab apa? Inna hadzani lasahirani. Itu Quran. Kalau nak kira aja selepas inna tu isim dia, inna hadzaini, kena kata begitu. Tapi apa Tuhan tak kata begitu? Menunjukkan boleh. Menunjukkan boleh. Bah Quran ni mengikut bahasa Arab mana? Sedangkan mengikut bahasa Arab banyak-banyak ni tidak begitu. Dia sebut di sini mengikut lughah Banil Harith ataupun Bal Harith. Dia ada guna lagu tu. Jadi pada ketika nasab pun isim tasniyah itu seperti rupanya dalam bentuk rafa', dalam keadaan rafa'. Gitu. Ini mengikut lughah Bal Harith. Mereka tetapkan alif untuk tasniyah. Dan i'rab tasniyah tu pada takdir ni kalau orang yang mengaji nahwu lah. Orang yang mengaji nahwu dia faham lah. I'rab pada takdir, bukan i'rab pada zahir. Ada. Gitu. Jadi tidak salah tu.
Cumanya perawi dia tu lah, masalah perawi dia tu. Tapi perawi dia pun ada masalah sikit pun tak apa, hak lain tu tidak salah. Lepas tu banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyokong hak ni. Lepas tu Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, dia katakan hukum dia, hadza hadithun hasanun gharib. Itu hukum Imam Tirmizi. Hadis ini hasan lagi gharib. Hasan gharib. Imam Tirmizi tidak kata sahih. Dia kata sahih. Dia kata hasan. Mana paling tinggi hadis ini hasan. Sebab apa? Sebab perawi dia tu tidak kemah. Qais bin Talq. Kalau kita kata dia ni orang molek, boleh terima apa? Dia perawi hasan sahaja, bukan perawi sahih. Itu mengikut kaedah dia. Lepas tu hasan gharib. Gharib tu isyarat. Mana mengikut Imam Tirmizi, hasan dengan gharib, gharib dengan makna dhaif boleh duduk sekali. Boleh duduk sekali. Ataupun mengikut satu golongan, hadis ini tarafnya hasan. Mengikut golongan yang lain, tarafnya gharib. Begitu boleh juga. Tak apalah, habis itu. Ini bab qunut dalam sembahyang. Qunut dalam sembahyang. Dia mari beberapa hadis lah. Daripada hadis-hadis ni zahirnya menunjukkan Nabi SAW ada berqunut. Dan qunut ni dalam sembahyang dia, bukan sembahyang yang tertentu seperti subuh sahaja, tidak. Dalam sembahyang dia lah, zuhur, asar, gapo, ada qunut. Dan qunut itu adalah qunut nazilah, orang panggil. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang pertama tu jelas gitulah. Dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW berqunut dalam sembahyang subuh. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia. Yang pertama Abul Walid. Tiga lah. Yang pertama tu kalau kita perhati, Abul Walid dan Muslim dan Hafaz, tiga dalam riwayat yang pertama. Tiga orang. Lepas tu dia ada sanak seorang lagi. Sebab apa? Sebab tak serupa lafaz dia tu. Kemudian hak tu yang dia sebut tu, iaitu Ibnu Mu'ad. Ibnu Mu'ad yani Ubaidullah. Ubaidullah bin Mu'ad, dia ni tok guru Imam Abu Daud. Ambil daripada ayah dia, ayah saya Mu'ad tu lah. Semua mereka ini ambil daripada Syu'bah. Jadi maknanya dalam sanad yang pertama tu tiga orang tok guru dia, sanad yang kedua satu orang, sanad yang lain iaitu Ibnu Mu'ad, mana 4 orang kesemua. 3 orang tu meriwayatkan kat subuhnya Nabi SAW berqunut dalam sembahyang subuh. Satu sanad lagi iaitu Ibnu Mu'ad lepas had. Ha tu nak ayat tahwil sanad, mana sanad lain pula. Sanad lain pula nak sampai ke Syu'bah. Tadi sanad yang pertama, sanad yang kedua ni nak sampai ke Syu'bah ni sanad lain. Ibnu Mu'ad ada menambahkan dalam riwayat dia dan sembahyang maghrib. Itu dia. Bukan sembahyang subuh saja. Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib Nabi berqunut. Kalau mengikut riwayat Ibnu Mu'ad, cerita ni juga hak ni hak sama. Tapi mengikut hak 3 lagi tu, sekat tu je, berhenti sekat subuh. Nabi berqunut dalam sembahyang subuh. Riwayat yang ketiga pula, kalau kita perhatikan jelas, ini menunjukkan Nabi SAW berqunut ni maksudnya qunut nazilah. Sebab apa? Sebab sini dalam sembahyang isyak dia sebut qunut selama sebulan. Lepas tu dalam qunut tu dia sebut apa dia? Dia minta Allah SWT lepaskan, selamatkan beberapa orang sahabat dia yang tertindas di
di Mekah. Jadi jelas ini semua menunjukkan qunut nazilah. Riwayat yang keempat iaitu riwayat Ibnu Abbas, di sini juga menunjukkan qunut ini masanya terhad, bukan selama-lamanya, tetapi selama sebulan berturut-turut, dan bukan dalam satu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Di hujung sembahyangnya, jadi rakaat yang terakhir sembahyangnya, iaitu bila dia bangun, kata sami Allahu liman hamidah, yani pada ketika i'tidal itu, situlah masanya berqunut. Qunut ini juga adalah qunut nazilah. Hadis yang kelima riwayat daripada Anas, orang tanya, adakah Nabi berqunut dalam sembahyang subuh? Dia kata ada. Sebelum kau selepas? Dia kata selepas rakaat. Musaddad kata sebab dua orang tok guru dia ambil ni, Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang tok guru, Sulaiman bin Harb dan Musaddad. Musaddad kata lepas pada rakaat semetar, biasir tu semetar, tidak lama pun, semetar. Masa itulah dia berkunutnya. Hadis yang keenam, riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW berkunut selama sebulan. Lepas tu dia tinggalkan berkunut. Dan hadis yang ketujuh, Muhammad bin Sirin kata, orang yang semaya dengan Nabi semaya subuh, dia royak saya, Nabi bila angkat kepalanya pada rakaat yang kedua tu, dia berdiri sebentar. Dia berdiri sebentar. Di sini tak ada sebut berdiri itu dia berkunut atau apa, cuma dia sebut berdiri sebentar. Kira-kiranya Imam Abu Dawud buat mari dalam bab ni, makna berdiri sebentar tu dengan maksud berkunut lah, tetapi tidak jelas sebut kunut itu. Dan di sini pun disebut dalam sembahyang subuh juga. Itulah dari segi secara ringkasnya gambaran hadis itu. Kemudian kalau kita perhatikan berhubung dengan kunut dalam sembahyang ni banyak khilafnya. Yang pertama, kunut ni dalam berapa sembahyang adanya? Ada yang mengatakan kunut ni dalam sembahyang subuh saja. Ada yang mengatakan dalam sembahyang subuh dan witir. Witir itu pun bukan sokmo, separuh akhir bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan kunut ini ada sokmo, tapi dalam witir saja, dalam sembahyang lain-lain tak ada. Kecuali dalam keadaan berlaku peristiwa besar, peristiwa besar yang menyusahkan, malapetaka, ataupun perkara yang tidak baik lah menimpa orang Islam, baru ada kunut. Selagi orang panggil kunut nazilah. Berkenaan dengan kunut nazilah ni pula ada khilaf pula. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata kunut nazilah ni hanya dalam subuh saja, bukan dalam semua sembahyang. Tapi Syafi'i kata dalam semua sembahyang. Begitu juga ahlul hadis kata semua sembahyang, iaitu pada i'tidal daripada rakaat yang terakhir tiap-tiap sembahyang. Pada masa itulah ada dalam sembahyang berlaku. Itulah khilaf. Ada juga yang mengatakan boleh. Subuh ni ada kunut dalam subuh. Siapa nak buat boleh, dia tak saya buat tak apa juga. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tidak perlu sujud sawi kau gapo, tak perlu. Kalau tinggal. Itu beberapa pendapat. Bagi orang yang mengatakan kunut dalam sembahyang subuh tak ada, sudah mansukh, antaranya dia pegang dengan hadis-hadis selain daripada Imam Abu Dawud sebut ni, akhir
Sebelum akhir Nabi SAW berkunut sebulan, lepas tu dia meninggalkannya. Mereka kata kunut ini kunut nazilah. Dah semaya subuh, dalam semaya subuh itu pun sebulan. Lepas pada tu dak. Lepas pada tu dak. Itu dia. Dia pegang dengan hak ni lah, salah satu. Walaupun hak ni tidak berapa jelas mana kan. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam Tirmizi, dalam Musnad Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain, hadis Abi Malik Al-Ashja'i yang terkenal itu, dia tanya ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, adakah mereka itu berkunut? Sebab kalau nak kata kunut nazilah semua terima. Bukan itu maksud hak tanya ni. Hak tanya ni tanya kunut subuh. Dia pun kata, ai bunayya, muhdath, benda baru, kata dia. Benda baru. Dalam riwayat yang lain dia kata, saya bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Abu Bakar, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Umar, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Uthman, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Ali, dia tidak berkunut juga. Kemudian dia kata, ai ya bunayya, bid'atun, bid'ah, kata dia, kunut. Kalau kita nak kata kunut ni bid'ah, kunut nazilah, tak ada siapa pun kata bid'ah. Semua terima. Hak witir pun ada khilaf-khilaf pun terima juga. Hak ni maksudnya kunut subuh. Mana sampai ada di kalangan sahabat mengatakan bid'ah. Mengatakan bid'ah. Bukan makna tak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut dalam sembahyang subuh ni. Ada. Tetapi ulama-ulama dia faham antara dua. Ada yang mengatakan hak kunut tu kunut nazilah saja. Ada yang mengatakan kalau tidak ambil kira kunut nazilah pun selama sebulan dah dia duduk kunut tu. Lepas pada tu dak. Mana sudah tinggal. Sudah tinggal lepas pada tu. Benda hak sudah tinggal lagu tu kata dia mansuh. Hak mansuh ni kita tak boleh pakai. Kita tak boleh amal dah hak mansuh. Bila kita amalkan hak mansuh, dia boleh jadi bid'ah juga. Antara satulah dia tak terima. Antara ulama yang berpendapat kata kunut dalam subuh ni tak ada ialah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Tetapi perkataan muhdath ataupun bid'ah tu agak berat. Terutama apabila kita mengambil kira tengok di kalangan mujtahidin hak besar ni, ramai juga hak terima. Antaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia kata ada kunut dalam subuh ni ada. Tidak bid'ah dan tidak mansuh. Tidak bid'ah dan tidak mansuh. Cuma mereka berbeza pendapat pula. Ada yang mengatakan kunut ni sebelum rokok, ada yang mengatakan selepas. Imam Malik kata kunut ni sebelum rokok. Ada juga dalam subuh tapi sebelum rokok. Supaya dengan witir. Witir itu pun khilaf juga tempat kunut tadi, sebelum rokok ataupun selepas. Tapi Syafi'i kata selepas rokok. Selepas rokok. Tu. Dia pegang dengan hak tu lah. Jadi bila imam besar ni ada kata dan terima benda tu, kata bid'ah ni berat benar. Lagu mana? Lagu mana? Itu benda yang kita nak bicaranya. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat ini, nampaklah bahawa tidak ada kunut waktu subuh tu. Kunut waktu subuh tak ada. Tak ada jelas
Bahkan Nabi tinggal. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain banyak lagi hak tu hak ni, tapi banyaknya yang dhaif, tidak kuat lah. Lepas tu dia sebut di sini banyaklah orang berpendapat gini, alik ni, duduk alik ni ke apa tu, macam-macam lah pendapat. Cuma kalau nak tengok sini kan, nak tengok sini pada muka surat 270, boleh tengok situ. Orang-orang yang terima Nabi SAW berkunut, dia kata kunut terus lah. Sebab apa? Dia faham kana. Kana iaitu selepas pada hadis Anas ni, hadis Anas kita baca yang kenal sini kan, yang kenal sini, hak ni dalam Abu Daud dia berhenti sekat ni lah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan, lepas tu dia tinggal. Cuma ada tambahan dalam riwayat orang lain, iaitu tambahan lagu mana? Gini bunyinya: fa amma as-subhu falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Adapun subuh, Nabi SAW terus berkunut sehingga dia meninggal dunia. Maknanya hak subuh ni dia tak tinggal, dia terus buat. Dia terus buat. Jadi orang yang terima kata ada ni tidak bid'ah, memang ada ni, dia pegang hak ni lah. Dia pegang hak ni. Tetapi tambahan ini, kalau dalam Abu Daud ni, hak ni sahih, tak ada apa, tapi berhenti sekat tu je. Ni qanata syahran thumma tarakahu, dia berkunut sebulan, lepas tu dia tinggal. Tinggal tu hak mana? Hak kunut nazilah tu bila tak ada dah masalahnya, bila tak ada dah malapetaka ataupun kesusahan yang menimpa orang Islam, dia tinggallah hak tu. Adapun hak subuh, dia terus berkunut sampai meninggal dunia. Kalau nak kira ada tambahan ni, selesai adalah masalah. Apa-apa ya ulama tak sepakat, dia tak pakai ni. Ni jelas dah. Hak tinggal tu tinggal hak kunut nazilah. Bila tak ada dah masalah yang menimpa tu, kesusahan yang menimpa orang Islam, Nabi tinggal lah selama sebulan yang ada tu. Lepas tu dia tinggal. Tapi hak subuh ni dia terus buat. Kalau lah hak ni sahih, selesai dalam masalah. Tambahan ni. Tetapi sini cuba kita tengok muka surat 270. Wa hadha law sahha lakana qati'an lin-niza', kata dia. Kalau hak ni sahih, selesai masalah. Sepatutnya semua terima. Tetapi kalau kita perhati dalam sanad dia ni, ada tambahan lagu ni mesti ada perawi ni, Abu Ja'far Ar-Razi. Ni perawi tidak boleh buat hujah. Sebab itulah kita tengok ulama hadis, apa hadis ni ada yang tidak pakai. Itu sebabnya. Dan hadis ini ada syahid dia, tetapi dalam syahid dia tu, dalam sanadnya ada seorang perawi yang lain pula yang bukan hujah juga, iaitu Amr bin Ubaid. Dia ni tidak hujah juga, tak leh juga, tak kemah juga. Hak menunjukkan Nabi SAW berkunut sampai mati ni, tak tinggal tambahan itu tidak sahih. Bahkan tambahan itu adalah mungkar, bercanggah. Perawi dhaif canggah dengan riwayat perawi yang thiqah, yang hujjah. Kalau nak kira ni selesai. Kemudian dia bercanggah pula dengan riwayat Anas sendiri. Ni riwayat Anas lah. Kalau kita terima dengan tambahan tu, ada riwayat Anas yang lain. Kata Hafiz Ibn Hajar, dia kata ni tak sedapnya ada riwayat Anas juga. Orang kata kepada Anas, satu golongan mendakwa Nabi SAW
berkunut terus dalam subuh, sembahyang subuh. Anas kata kadzabu, pelawak dia kata. Innama qanata syahran wahidan. Dia berkunut sebulan saja. Dalam kunut tu dia mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah orang-orang musyrikin. Tapi hak ni pun ada masalah juga sanad dia tu. Ada Qais. Qais ini dhaif. Walaupun tapi dia ni tidak dituduh berdusta. Tapi dhaif juga. Tak sedap juga waktu tu. Sebab itulah ulama jadi berbeza pendapat. Lepas tu ada riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan lain-lain lagi, ramai lagi hak ni sahih, iaitu riwayat daripada Anas juga, bercanggah. Kalau hak tadi dhaif, hak ni riwayat daripada Anas juga, iaitu Nabi SAW lam yaqnut illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Nabi SAW tidak berkunut kecuali apabila dia mendoakan untuk kebaikan sesuatu golongan, ataupun mendoakan keburukan untuk sesuatu golongan. Pada ketika tu baru dia berkunut. Kalau tidak ada, maknanya tak ada kecuali subuh ke apa ke, tak ada ni. Bila dia nak doa kebaikan untuk satu-satu golongan, satu-satu orang, ada. Ataupun dia mendoakan keburukan kepada sesuatu golongan, baru ada. Kalau tidak, tak ada. Ini riwayat Anas. Bermakna riwayat dengan tambahan Nabi SAW terus berkunut sampai dia meninggal dunia tu, riwayat itu bercanggah dengan riwayat yang sahih yang juga daripada Anas. Riwayat tu. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan mungkar. Dengan sebab itu Hafiz Ibn Hajar, walaupun Syafi'i, dia kata kuat hak ni, kuat alik tidak kunut ni, kata dia. Walaupun dia Syafi'i, dia ngaku hak ni kuat, hak ni, kata dia. Tak boleh nak lawan. Dari segi hadisnya. Bermakna hak tinggal lagi, hak adanya qunut nazilah. Adapun Imam Syafi'i, dia takwil. Dia takwil berdasarkan ijtihad dia. Tidak pakai hak tambah tu tak kuat mana. Seperti kita sebut tadi lah, ada Abu Ja'far Ar-Razi apa tu. Dia pakai hak ni, qanata syahran thumma tarakahu. Baghawi dalam syarah sunnah, dia kata Imam Bukhari Imam Syafi'i takwil hadis ni. Nabi SAW berkunut selama sebulan, kemudian dia meninggalkannya. Hak ni tentu dalam sembahyang subuh. Berkunut selama sebulan, yakni kunut nazilah. Kunut hak dia doakan keburukan kepada beberapa kabilah tadi selama sebulan. Kemudian dia meninggalkan doa hak tu kepada beberapa kabilah tu. Bila selesai masalah, dia tidak doa dah. Tapi bukan bermakna hak ni dia meninggalkan dalam subuh tu dia tak tinggalkan hak tu nazilah tu. Hak selama sebulan tu dia tinggal. Lepas pada tu bila habis cerita tu dia tinggal. Ataupun dia takwil. Thumma tarakahu, selama sebulan ni Nabi SAW duduk berkunut dalam setiap sembahyang dia 5 waktu. Qunut nazilah. Thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan, yakni hak 4 lagi. Kecuali dalam subuh, waktu dia tidak tinggal. Dia takwil kot. Itu takwilan Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i takwil tarakal la'na wad du'a 'ala al-qaba'il atau tarakahu fil arba' duna subhi. Dia pegang dengan itu. Tetapi itu takwilan, ijtihad. Hadis yang terang, tak ada. Hadis yang terang tak ada. Lepas tu dia duduk buat semacam lagu tu. Kalau nak ada pun adalah di sisi dia tu. Adalah. Tetapi setakat yang ulama hadis tahu duduk tengok dalam kitab ni, ada masalah belakang. Kalau hak tetap buat tu, hak tu ada masalah belakang. Bagi dia seorang mujtahid, dia nak kata lagu tu kira-kiranya dia ada. Sebab apa? Takkan dia nak pegang dengan riwayat hak serupa Abu Ja'far tadi, riwayat Ammar hak bermasalah tadi.
Kalau riwayat lagu tu dia tak boleh pegang. Ni masalah hukum. Masalah hukum tak boleh. Dia kena sekurang-kurangnya hasan. Kira-kiranya kita bersangka baik dengan imam-imam seperti Imam Syafi'i itu, dia adalah di sisi dia. Ataupun dia pakai hak ni, kemudian dia ijtihad berdasarkan ijtihad dia. Selesai masalah. Lepas tu orang hak kata, sahabat hak kata ni bid'ah ni gapo ni, dari segi benda ni sudah mansuh. Sudah mansuh. Kalau kita kata benda ni ada lagi, maknanya kita menetapkan sesuatu yang sudah mansuh. Itu bid'ah. Mengikut yang dia faham berdasarkan zahir yang dia tengok daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar tadi. Mereka tu tak ada buat. Padahal semua ulama tahu Abu Bakar, Umar, apa semua kunut belaka. Kunut mana? Kunut lain lah. Bukan kunut subuh tu. Adapun kunut subuh tu tak ada. Kalau ada pun sebelum pada tu, lepas pada tu tak ada. Kalau ada lagi apa tak buat? Itu apa nama ni, kata mereka. Sebab itulah jadi muhdath ataupun dia kata bid'ah tu. Hak kata bid'ah tu bukan orang kemudian, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ataupun salah lagi kemungkinan sahabat ni setakat hak dia tahu gitu. Tetapi ada lagi hak dia tidak jumpa orang lain. Orang lain. Perawi lain di kalangan sahabat dia terima ada benda tu dan duduk buat, dan dia tidak anggap mansuh. Mana kepada dia tidak bid'ah, sebab benda ni tidak mansuh. Tetapi kepada Abu Malik Al-Ashja'i gapo, hak dia tahu, berdasarkan dia tahu benda ni sudah mansuh, kalau orang terbaik buat juga jadi bid'ah. Bermakna ini termasuk dalam bid'ah yang mukhtalaf fiha. Bid'ah yang masih lagi ada khilaf. Maknanya kalau orang kata benda ni sudah mansuh, duk buat lagi, bid'ah. Tapi kalau orang tu kata tidak mansuh, tidak bid'ah. Bid'ah yang masih khilaf. Mana ada bid'ah ni yang disepakati oleh ulama, ada bid'ah tidak disepakati oleh ulama. Gitu penyelesaian dia. Kalau tidak, jadi parok lah. Imam Syafi'i, Imam Malik ni ahli bid'ah, takkan lagu tu. Takkan lagu tu. Dia adalah riwayat-riwayat yang lain. Abu Malik diriwayat setakat dia tahu, dia faham. Daripada 4 orang sahabat besar ni tidak buat ni, mana kira-kiranya selesai lah, tak ada. Tapi adakah kita boleh pastikan selain daripada sahabat hak 4 orang besar ni orang lain tak ada buat seorang habuk pun? Tak boleh nak pasti gitu. Bahkan ada riwayat-riwayat daripada sahabat yang sahih, hak Nabi tu tak ada dah. Bagaimana sahabat lain hak kemudian ni yang buat? Kalau benda tu sudah mansuh, maknanya dia tidak tahu benda ni mansuh. Dia tidak anggap benda tu mansuh lah. Walaupun sahabat itu tidak sebesar Khulafaur Rasyidin, tapi sahabat tu boleh kita ikut juga ke mana-mana. Gitulah penyelesaian dia. Namun kita nak kata bid'ah dengan arti yang menyeluruh, umum, tak boleh. Tak boleh lagi. Bukan caranya begitu. Sebab apa? Bid'ah ni mengikut pembahagian ulama, ada yang masih khilaf, ada yang tidak khilaf. Hak ni termasuk dalam hak khilaf. Seperti berbaring selepas daripada sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Imam Malik ramalah hak katanya. Di kalangan sahabat Sayyidina Umar kata bid'ah. Tapi Imam Nawawi terima, dia kata tidak bid'ah. Mana benda khilaf? Mana kalau kita nak buat lagu tu, kita boleh sunnah juga. Kita kata walaupun kita tak sembahyang sebelum pada tu, tak ada penat, Nabi tu ada maksud dia, bukan dia duduk sembahyang lawan dah. Sebelum pada tu, lepas tu dia sembahyang sunat subuh, dia rehat sebentar, nak ambil tenaga baru untuk nak sembahyang subuh panjang pula. Ada maksud. Dengan sebab itu berbaring dia tu kerana keadaan dia tu ada maksud. Bagi kita hak baru bangun ni, tak ada sembahyang ke satu sikit abuk ni sebelum pada tu, nak ke dia tidur tu baring tu. Ada Imam Nawawi tak sepakat. Walaupun kita tidak buat apa-apa pun sebelum pada tu, tak sembahyang pun, kita bangun dah mungkin ada Nabi buat gitu, kita gitu, kita boleh sunnah, tidak bid'ah. Maknanya contoh, itu satu contoh, banyak lagi lah hak lain-lain. Satu contoh bahawa bid'ah ini ada khilaf. Antaranya hak tadi, hak ni kata bid'ah, hak ni kata tidak bid'ah, hak ni kata tidak bid'ah. Begitulah.
Itu atas rasa sangka baik. Tak boleh kita mudah-mudah apabila berhadapan dengan imam-imam besar, sahabat-sahabat, kita nak kawin putus selalu totok gitu kata bid'ah. Bermakna dia ni ahli bid'ah lah. Tak boleh lah gitu. Supalah juga dengan apa nama ni, bai 2 kali hari Jumaat gapo tu, tak boleh. Setengah-setengah orang dia kata bid'ah lah. Sebab benda ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada. Betul, tak ada. Tapi zaman Sayyidina Osman ada. Benda tu dilakukan dengan pengetahuan dia. Dia yang suruh. Kalau kita kata bid'ah, mana sahabat tu kepala bid'ah. Tak boleh lah betul. Tak boleh. Imam Syatibi yang duduk perkenalkan bid'ah, yang hebat dia duduk cara bid'ah, tapi dia kata tu tidak bid'ah. Sebab apa? Dalam hadis kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Kamu kena berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi kata sunnah, bukan bid'ah. Di mana ada hak untuk kita nak kata bid'ah setelah Nabi kata sunnah? Kalau kita kata hak khulafa'ur rasyidin dengan hak Nabi ni hak tolak. Dah tak boleh. Pasal dia ataf dengan waw. Pada sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin ada kena lain. Dengan sebab itu Syatibi kata, kalau kita tahu hak sahabat ni buat, ada hak Nabi buat, ada asalnya daripada Nabi, lagilah tak boleh kata bid'ah. Kalau tak ada, kita tak tahu Nabi buat lagu tu, hanya tahu ada sahabat buat saja, pun kita tak boleh kata bid'ah. Pasal apa? Ni khulafa'ur rasyidin. Nabi sebut sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dia dah pegang hak tu, dia dah faham hak tu. Dia faham tu. Dengan sebab itu kita pilih jalan tu. Tak boleh gaduh nak kata bid'ah. Tapi hak sahabat kata bid'ah tadi kita takwil lah. Ada keadaan-keadaan tertentu bid'ah yang khilaf. Bid'ah yang khilaf. Hak ni ada asalnya. Nabi ada berkunut subuh. Ada. Cumanya khilaf duduk pada adakah ia sudah mansuh atau tidak. Ada yang mengatakan mansuh, ada yang kata tidak. Bukan Nabi tak pernah buat. Bid'ah ni benda tak pernah buat. Dan dia mau terima mansuh, dia mau tak boleh buat lah. Kalau buat juga bid'ah lah. Tapi kepada yang tidak terima ia sudah mansuh, dah. Gitu kedudukan. Baru selesai. Lepas pada tu babun fi fadli at-tatawwu' fil bait. Sekatulah. Wallahu a'lam.